Okey, jadi baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Jadi, pada hari ini, okey, seperti yang kita dah sedia maklum, okey, awak semua sekarang berada di program Cuti Sekolah 2.0 edisi Perkasa Chemistry. Di mana pada hari ini kita akan belajar untuk subjek kimia dan kita akan pergi khususnya untuk topik termokimia sepanjang 3 hari ini. Okey. Jadi sebelum kita memulakan kelas kita, saya nak kenalkan diri saya dahulu. Okey, jadi nama saya adalah Hairul Anwar bin Syarif. Jadi awak boleh panggil saya sebagai Cikgu Hairul ataupun Tutor Hairul, tak ada masalah. Okey, so awak boleh panggil saya Cikgu Hairul dan sekiranya terdapat sebarang masalah, okey, sepanjang kita mengajar, sepanjang kita belajar, mungkin kita ada masalah dari segi pemahaman dan sebagainya, okey, awak boleh refer dekat saya lah. Okey. And then nanti saya akan sediakan satu slot untuk awak buat sesi soal jawab lah sekiranya terdapat sebarang masalah. Okay, dan saya harap sangat, okay, untuk you guys, kalau you guys dah print kalau you guys dah print workbook, digital workbook yang saya dah providekan dekat channel Telegram, then it is good, okay, it is good, okay, sebab digital workbook tersebut kita akan gunakan, kalau awak perhatikan, dalam tu ada kompilasi soalan-soalan trial dan soalan latihan-latihan pengukuhan. Jadi soalan-soalan yang itu kita akan jawab, okey, kita akan jawab sepanjang kelas nanti. Okey. Jadi hari ini saya nak terangkan sedikit sebanyak apa yang kita akan belajar dan macam mana proses pembelajaran kita lah. Okey. Jadi sepanjang 3 hari ini proses pembelajaran kita adalah, pertama sekali saya akan terangkan dari segi teori. Okey, untuk tajuk termokimia ni pertama sekali saya akan terangkan dari segi teori. Okey, so saya akan tulis nota dekat whiteboard yang this one dengan whiteboard yang this one lah. Okey. Jadi sepanjang saya tulis nota, awak boleh sama-sama tulis nota sekali. Okay. Tapi by the time saya nak explain pada awak, saya minta untuk awak letakkan pen and dengar elok-elok. Okay. Letakkan pen and dengar elok-elok explanation yang saya nak terangkan. Okay. Sebab saya nak sepanjang pembelajaran kita, sepanjang saya explain tu, awak fokus. Okay. Supaya apa yang saya sampaikan tu awak dapat tangkap. Okay. Jadi saya minta sangat, waktu saya tulis nota, waktu saya bagi masa untuk awak tulis nota, awak tulis. But by the time saya nak explain, okay, awak fokus dulu, letakkan semua benda, and fokus dengan apa yang saya nak sampaikan. Okay, jadi sebelum kita memulakan kelas kita dengan lebih lanjut, kita mulakan kelas kita dengan bacaan Ummul Kitab dan juga doa penerang hati. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. آمين آمين يا رب العالمين. Okey. Jadi saya tak tunggu kawan awak untuk masuk Okey, saya tak tunggu kawan awak untuk masuk sebab kelas Zoom ni saya akan record. So bila saya akan record, okey, saya akan masukkan recording kita dalam Google Drive lah. Ataupun at the same time maybe saya akan release dekat YouTube juga. But maybe lambat dalam 2-3 hari kemudian macam tu. Okey, tapi saya tak tunggu kawan awak lah. Okey, sebab kelas ni adalah kelas yang berekod, jadi jangan risau. Okey, jadi sesiapa yang tertinggal pun boleh catch up balik. Okey, jadi sebelum kita memulakan kelas kita, saya nak explain dahulu sedikit sebanyak apa yang kita akan belajar sepanjang 3 hari ni. Okey, dalam tajuk termokimia ni ada apa pula? Okey, jadi saya nak terangkan sikit dekat whiteboard sebelah ni. Sekejap saya zoom sekejap supaya awak boleh nampak. Okey. Jadi saya harap awak boleh nampak whiteboard yang sebelah ni. Okey. Awak boleh nampak ke tulisan yang atas ni? Okey, dekat bahagian atas ni saya ada tulis. Awak boleh nampak ke? Sebab kalau yang pakai komputer, saya tahu dia boleh nampak. Tapi saya tak sure untuk yang pakai phone ataupun tablet ataupun iPad, saya tak sure dia boleh nampak ke tak tulisan atas ni. Cuba awak bagi tahu sekejap, awak boleh nampak tak tulisan yang atas tu dekat bahagian chat? Nampak Okey, good. Okey, jadi pada hari ini untuk tajuk termokimia ni apa yang kita akan belajar? Okey.
untuk tajuk termokimia, kita akan ada 3 perkara. Kita akan ada 3 perkara yang kita akan belajar secara mainly, secara utama. Which, so termokimia, kita akan ada 3 benda. Which yang pertama kita akan belajar mengenai dengan basic. Yang pertama kita akan belajar mengenai dengan basic. Dekat basic ni kita akan belajar pasal apa? Dekat basic ni kita akan belajar mengenai dengan 3 perkara. Yang ini yang pertama kita akan belajar mengenai dengan tindak balas eksotermik. Kita akan belajar pasal tindak balas eksotermik. Which apa yang dikatakan dengan tindak balas eksotermik lah, menyerap haba ke, membebaskan haba ke dan sebagainya lah. Itu kita akan belajar dekat basic nanti. And then kita akan belajar mengenai dengan tindak balas endotermik. And the last one yang kita akan belajar dekat basic adalah cara untuk kita nak melukis ataupun cara untuk kita analisis gambar rajah aras tenaga. Gambar rajah aras tenaga. So dekat basic ni akan ada 3 benda yang kita akan belajar ni. Ini tindak balas eksotermik, endotermik dan gambar rajah aras tenaga. Itu untuk basic. Yang kedua kita akan belajar pula mengenai dengan haba tindak balas. Kita akan belajar mengenai dengan haba tindak balas. Which untuk haba tindak balas kita ada 4 haba tindak balas. Kita ada 4 haba tindak balas. Yang ini apa dia? Ini yang pertama kita ada haba peneutralan, which yang kita akan belajar pada petang nanti. Kita ada haba peneutralan. Kita ada haba pemendakan. And then yang ketiga kita akan ada haba penyesaran. And the last one kita akan ada haba pembakaran. So dekat haba tindak balas ni kita akan belajar go through keempat-empat jenis haba lah. Itu untuk haba tindak balas. And the last one, perkara yang ketiga yang kita akan belajar adalah aplikasi termokimia. Which aplikasi termokimia ni sekejap je lah. Tak perlu nak ditekankan sangat tapi quite penting juga untuk pengetahuan awak. Jadi dalam exam kenapa untuk program cuti sekolah ni, TCS Jun 2.0 ni, kenapa saya buat untuk ajar kimia and saya decide untuk ajar tajuk termokimia? Sebab dalam exam SPM, termokimia merupakan salah satu tajuk yang weightage dia dari segi markah dia membawa markah yang quite besar juga. Dan sebenarnya tajuk termokimia ni adalah tajuk yang sebenarnya kalau awak learn, awak belajar one by one, tahu cara nak buat step by step, awak faham, awak boleh score dengan mudah sebenarnya. Dan markah dia pun adalah markah banyak. Base berdasarkan melainkan dia markah dia banyak berbanding dengan tajuk yang lain. Jadi untuk basic normally dekat paper 1 dia akan membawa 1 hingga 2 soalan. Akan ada 1 ataupun 2 soalan, which 1 soalan 1 markah lah. Ini untuk basic. Which untuk basic dia akan tanya kebiasaannya, dia akan buat comparison. Dia akan bagi 1 table ataupun dia akan bagi 1 situation. And then disuruh you nyatakan mana satu yang dikatakan endotermik, mana satu yang dikatakan exotermik. So you kena tahu apa yang dikatakan dengan exotermik, apa ciri-ciri dia. And then sama juga dengan endotermik, apa ciri-ciri dia. Sebab dekat sini untuk paper 1 dia akan keluar 1 hingga 2 soalan. And untuk gambar rajah aras tenaga, dia ada normally kebiasaannya dia akan masuk juga untuk haba tindak balas, which dia akan bagi 2 markah. Di mana dia akan suruh awak lukis gambar rajah aras tenaga. So dari segi melukis tu, apa kriteria
yang melayakkan awak untuk dapat 2 markah. Okay, so kena ada apa? Kena ada label, and then kena ada bahan, and then hasil tindak balas, and then kena ada delta H dan sebagainya. So kriteria tu kita akan belajar nanti. Okay, macam mana kita nak dapatkan 2 markah? Nampak macam senang 2 markah. Tapi kalau ada part-part yang awak tertinggal, okay, dekat situ awak akan dapat 1 ataupun terus tak dapat markah. So dekat situ kita akan belajar nanti. Okay, jadi itu untuk basic. Untuk haba tindak balas pula. Untuk haba tindak balas, okay, untuk haba tindak balas, normally, kebiasaannya untuk keempat-empat haba tindak balas ni, kita akan ada 8, okay, kita akan ada 8 soalan famous. Okay, kita akan ada 8 soalan yang kerap ditanya dalam soalan SPM, ada 8. Okay, which kebiasaannya dalam peperiksaan semestinya, kita semestinya ke 8 soalan dia akan keluar. Okay, maybe dia akan jadi 6 ataupun 7 soalan yang akan keluar lah normally. Okay, tapi untuk kelas kita sepanjang 3 hari ni, kita akan belajar 8 soalan yang famous untuk setiap haba tindak balas yang ada. And sebenarnya soalan-soalan yang famous tu adalah soalan yang kerap ataupun selalu ditanya untuk kesemuanya. Okay, cumanya apa yang membezakan untuk setiap haba tindak balas adalah awak akan jumpa satu soalan pada last kali untuk haba tindak balas yang dia akan tanya, dia akan buat ataupun ubah satu situation. Okay, dia akan ubah satu situation, and then dia akan suruh awak ramalkan. Okay, dia akan suruh awak ramalkan nilai delta H, and then dia akan suruh awak terangkan. Bila disuruh terangkan untuk setiap haba tindak balas ni ada perbezaan sedikit. So perbezaan tu yang kita akan belajar sebenarnya. Okay, tapi soalan-soalan yang lain sebenarnya sama sahaja. And dari segi calculation, pengiraan pun kita menggunakan formula yang sama. Okay, jadi kita akan ada 8 soalan famous lah. Okay, so normally ni saya buat pengiraan markah dia. Okay, sekejap . So kebiasaannya untuk soalan pertama dia akan bagi awak 1 markah, which dia suruh awak buat definisi untuk setiap haba tindak balas yang ada. And then nombor 2 kebiasaannya dia akan suruh buat persamaan kimia seimbang, so 2 markah. And then soalan nombor 3 biasa 1 markah, 1 markah, 1 markah, 2 markah, 1 markah, 2 markah. Betul kan? Okay, sekejap. 1, ni 2 . Soalan nombor 5, 2 markah. Soalan nombor 8 ni, soalan last ni dia depends. Sama ada dia boleh jadi 3, dia boleh jadi 4, ataupun paling kurang 2 markah. Normally, kebiasaannya. Okay, jadi kita akan ada 8 soalan famous. Dan ke-8 ni kita akan go through nantilah. Okay, and walaupun awak nampak dekat sini, dari segi purata markahnya nampak banyak, tapi dalam exam, untuk paper tu kebiasaannya soalan bahagian A, maksimum markah adalah 10. Maksimum markah adalah 10 untuk kertas 2, which average markah adalah 8 hingga 9. Okay, average markah. Okay, tapi kalau dia keluar markah yang maksimum markah dia ada 10, itu untuk paper 2. Okay, kertas 2. Kalau untuk kertas 1 dia akan keluar sekurang-kurangnya 1 soalan. Okay, dia boleh jadi lebih lah 1 ataupun 2. But normally dia akan keluar 1 soalan. Okay, and then untuk aplikasi termokimia, the last one. Aplikasi termokimia sebenarnya adalah kurang penting untuk awak faham. Okay, kurang penting untuk awak faham. Tapi awak kena tahu sebagai pengetahuan am. Sebab aplikasi termokimia, dia boleh termasuk ke dalam basic. Okay, soalan-soalan dia. Aplikasi termokimia, dia boleh masuk ke dalam soalan basic. Which, kebiasaannya untuk kertas 1, dia akan keluar 1 soalan. Okay, awak nampaklah macam 1 soalan je. Okay, tapi 1 soalan tetap boleh membawa awak kepada markah, betul? Dan setiap 1 markah yang ada boleh mengubah untuk grade awak, betul? Jadi, normally untuk aplikasi termokimia, dia memang akan melibatkan dari segi basic. Okay, so that's why basic dengan aplikasi termokimia ni kalau boleh sepatutnya kita kena sekalikan lah. Okay, tapi untuk program kita nanti, aplikasi termokimia ni nanti saya akan buat untuk hari yang ketiga nanti.
And basic kita akan belajar sekejap lagi. Okay, jadi which menjadikan untuk tajuk termokimia ini sahaja total markah untuk paper SPM kalau kita ambil kat sini 10 markah, tambah sini 11, tambah sini, jadi kalau contoh kita ambil ni ya, total markah kita anggarkan, total markah kalau kita ambil maksimum 10 markah, ada kat sini 1 markah, sini 1 markah, sini kita ambil 1 markah, which 10 tambah 1 tambah 1 tambah 1 awak akan dapat total markah untuk termokimia adalah 14 markah untuk termokimia sahaja. Okay, jadi awak nampak kenapa, the reason why, kenapa saya nak ajar awak untuk tajuk termokimia ni. Okay, sebab tajuk termokimia merupakan salah satu tajuk yang weightage markah dia tinggi. Dan sebenarnya cara kalau awak faham one by one, awak boleh score dan 14 markah dah ada dalam tangan. Itu dia. Okay, 14 markah ni banyak 14 markah ni banyak. Sebab yang ini dia masuk paper 1 dan dia masuk paper 2. Kalau dia masuk dalam paper 3, weightage dia lagi besar, lagi banyak. Itu dia. Okay. Jadi, kalau awak nak salin sekejap, okay, kalau awak nak salin dahulu apa yang saya terangkan ni, okay, awak boleh salin sekejap. Okay, and then sementara tu saya akan buat nota dekat whiteboard sebelah. Okay. So, saya bagi awak masa sekejap untuk salin. And then sementara tu saya akan buat nota untuk whiteboard yang sebelah this one. Okay, awak boleh salin dululah. And then kalau awak dah siap salin, awak boleh bagi tahu saya dekat bahagian chat
Okey, jadi awak dah siap salin ke? Kalau awak dah siap salin, awak boleh bagi tahu saya dekat bahagian chat. Okey, untuk kita teruskan untuk tindak balas eksotermik pula. Dari segi explanation dia lah. Dah siap Okey, sekejap Okey. Jadi, seterusnya kita akan pergi kepada tindak balas eksotermik. So, kita pergi dekat whiteboard sebelah ni Okey, jadi untuk tindak balas eksotermik ni saya akan explain dulu. And then saya akan bagi masa dekat awak untuk awak tulis nota lah. Okey, jadi untuk tindak balas eksotermik. Okey, untuk tindak balas, dari segi tindak balas, kita akan ada dua jenis tindak balas yang kita akan belajar dalam termokimia. Pertama, kita akan belajar mengenai dengan tindak balas eksotermik. Yang kedua, kita akan belajar mengenai dengan tindak balas endotermik. Jadi, untuk tindak balas eksotermik, apa yang dikatakan dengan eksotermik? Okey, eksotermik, dia adalah dari segi definition dia adalah tindak balas yang membebaskan haba ke persekitaran. Okey, ingat the words the words membebaskan haba. Okey, membebaskan haba ni words-nya awak kena highlight kan. Kenapa? Sebab inilah yang akan menentukan sama ada awak boleh jawab ke tak soalan basic untuk paper 1 nanti. Okey, so awak kena faham. Okey, eksotermik ni apa? Membebaskan haba ke persekitaran. So bila dia membebaskan haba ke persekitaran, suhu dia akan meningkat. Okey, macam mana kita nak tahu suhu meningkat? Sebab suhu awak kena faham suhu awak tak boleh nampak dengan mata kasar. Okey, saya ulang lagi sekali suhu awak tak boleh nampak dengan mata kasar. So macam mana awak tahu suhu tu meningkat? Dengan adanya bacaan termometer. So bila bacaan termometer tu meningkat, in other way awak tahu suhu tu meningkat. Okey, jadi ini student selalu silap. Okey, contoh awak buat pemerhatian untuk paper 3. Okey, contoh awak buat pemerhatian untuk kertas 3. Okey, ini pemerhatian tu awak kena nyatakan suhu meningkat. Okey, awak buatlah suhu meningkat. Dari segi teori. Okey, dari segi teori and dari segi penandaan, suhu meningkat, jawapan skema kita tak akan terima. Okey, dari segi skema jawapan, kalau awak tulis suhu meningkat, kita tak akan terima. Okey, sebab terutamanya untuk pemerhatian, untuk paper 3, ini tips SPM lah. Okey, dari segi pemerhatian, untuk paper 3, okey, awak kena faham, pemerhatian adalah benda yang kita nampak dengan mata kasar. Dengan panca indera yang ada, maksudnya kita boleh rasa, okey, dengan tangan, and kita nampak benda tu. Contoh kalau suhu meningkat, macam mana kita tahu suhu tu meningkat? Dengan adanya bacaan termometer. So kalau bacaan termometer menurun, kita tahu suhu dia menurun. Bacaan termometer meningkat, kita tahu dia punya suhu meningkat. Jadi dalam, kalau awak contoh, awak buat pemerhatian dalam paper 3, jangan tulis suhu meningkat. But instead, awak tulis bacaan termometer meningkat. Okey, awak tulis bacaan termometer meningkat. Jangan tulis suhu meningkat Suhu meningkat ni untuk pemahaman awak tak apa. Okey, tapi bila awak buat pemerhatian ataupun awak jawab dalam exam, awak jawab this one, bacaan termometer meningkat. Okey, so sekarang ni awak dah tahu dah tindak balas membebaskan haba. Macam mana dikatakan dengan membebaskan haba? So awak bayangkan, okey, kita ada satu bikar and then dalam ni ada satu larutan. Okey, kita ada satu bikar and dalam ni ada satu larutan. And awak bayangkan, okey, awak bayangkan benda yang bulat ni, kita namakan dia as bahan. Okey, benda yang bulat ni kita namakan dia as bahan. And then yang luar daripada bulat ni, okey, kita namakan dia sebagai surrounding. Okay, kita namakan dia sebagai surrounding, persekitaran. Okey, jadi awak bayangkan bila ada satu bikar and then ada satu jenis larutan ataupun dua jenis larutan yang direaktkan, yang ditindakbalaskan. Okey, jadi dalam ni kita akan ada satu bahan. Okey, kita akan ada bahan. Okey, so bila bahan tu react, dia akan membebaskan haba ke persekitaran. So bila dia membebaskan haba ke persekitaran akan rasa panas. Okay, persekitaran akan rasa panas. Macam mana kita nak tahu persekitaran rasa panas? Awak boleh rasa di bikar tu lah. Okay, awak boleh rasa bikar tu, and bikar tu akan rasa panas.
And then macam mana awak tahu suhu tu meningkat? Sebab dekat sini awak akan letak termometer. Termometer ni ada dekat bahagian bahan ke bahagian surrounding? Okey, bahan yang bulat ni je. Okey, bahan yang bulat ni je. Maksudnya yang luar-luar ni pun adalah termasuk dalam surrounding. Okey. Ini dari segi teori lah. So kita ada satu bahan. So bahan ni bila ditindak balas eksotermik, dia akan membebaskan haba ke persekitaran. Okay, so dia membebaskan haba ke persekitaran. Persekitaran which larutan-larutan yang ada ni, dia akan menyebabkan termometer bacaan dia meningkat. So bila meningkat, kita tahu suhu dia meningkat dan persekitaran akan rasa panas. Okay. Ini dari segi teori sahajalah. Okay, dari segi teori sahaja untuk fahamkan awak. Okay, tapi dari segi asasnya awak kena faham lah. So eksotermik ni apa? Bebaskan haba. So bila bebaskan haba, awak akan jadi apa? Persekitaran awak akan rasa panas. Macam mana awak tahu panas? Sebab bacaan termometer meningkat. Okay, and then untuk poin yang seterusnya ini, dia akan jadi H hasil lebih kurang daripada H bahan. H hasil dan H bahan ni apa dia? H hasil dan H bahan sebenarnya dia refer kepada jumlah kandungan tenaga. Okay, nilai H ni nanti dia sebenarnya akan refer kepada jumlah jumlah kandungan tenaga. Which yang jumlah kandungan tenaga ni saya tak nak explainkan sekarang. Okay, sebab yang ni nanti kita akan explain bila kita jawab soalan, nanti kita boleh nampak lah benda tu. Okay, so saya tak nak explain benda ni sekarang. Okay, and then yang ni pun delta H ni pun sebenarnya tak penting sangat point dia, which dia kata H hasil tolak H bahan. Okay, dari segi teori awak boleh tahu, tapi yang ni awak jangan pening-peningkan. Okay, point yang ni awak jangan terlalu peningkan dia. Okay, dari segi teori awak just tahu benda ni je. Okay, sebab yang ini dia akan termasuk kepada calculation. So calculation nanti saya tak nak kelirukan awak. So awak just faham, awak just tahu sahaja dari segi teori, cukup. Okay, calculation yang seterusnya kita akan ajar pada haba tindak balas nanti bila dah masuk. Okay, and then the last one, sign ataupun simbol untuk delta H. Untuk delta H bagi eksotermik, nilainya adalah negatif. Jadi awak kena faham bila kita buat haba tindak balas, okay, bila dia minta dalam soalan contoh dia minta hitungkan haba peneutralan. Bila dia suruh hitungkan haba peneutralan, maksudnya dia akan minta haba tindak balas. Haba tindak balas dia adalah delta H. Okay, dia adalah delta H. And bila contoh awak dah buat calculation, awak dah buat pengiraan, and then awak dapat jawapan akhir. Contoh jawapan akhir awak dapat 13,600 13.6. Okay, sekejap 13.6 kilojoule. Awak dapat 13.6 kilojoule mol negatif 1. Awak dah kira apa bagai ni, awak dapat haba peneutralan dia, haba tindak balas dia adalah 13.6 kilojoule. Okey, jawapan akhir dah dapat. Tapi dari segi skema answer, okey, skema jawapan awak tak dapat markah. Awak tak dapat markah. Kenapa awak tak dapat markah? Sebab awak tertinggal satu benda. Okey, bila kita buat haba tindak balas, kita kena tahu tindak balas yang kita tengah buat calculation ni, dia tindak balas yang membebaskan haba ke ataupun menyerap haba. Maksudnya dia adalah tindak balas eksotermik ke endotermik. And kalau eksotermik dia ada sign dia, sign dia negatif. So awak kena letak depan dia negatif 13.6 kilojoule mol negatif 1, baru awak akan dapat markah. Okey, ini kalau eksotermik. Kalau endotermik pula, dia akan jadi positif 13.6 kilojoule mol negatif 1. Okey, so awak kena faham dekat sini. Awak tanamkan mindset dalam otak awak bahawa the value of negatif dengan positif ni tak mempengaruhi nilai yang awak dapat. Okay? Sebab sometimes ada student yang waktu mula-mula dia belajar, dia keliru. Okay? Nilainya sama 13.6. Betul? Tapi dia ingat mana satu yang lagi besar. Dia kata positif 13.6. Mana satu yang lagi kecil? Nilainya negatif 13.6. Sedangkan 13.6 dan 13.6 yang bawah ni, value dia sama. Nilainya sama. Tapi kenapa letak negatif? Kenapa letak positif?
Sebab kita nak tunjukkan negatif ni tindak balas eksotermik, positif itu tindak balas endotermik. Okey. Jadi itu adalah dari segi perbezaan dia. Okey. Jadi ini dia untuk tindak balas eksotermik. Okey, jadi saya harap awak boleh fahamlah. Okey. Jadi sekarang saya bagi masa dulu untuk awak tulis nota, and then saya akan buat nota seterusnya untuk tindak balas endotermik dekat whiteboard yang sebelah ni dulu. Okey, jadi sementara saya tulis nota, awak boleh salin dulu. And then kalau ada bahagian yang awak tak faham untuk penerangan yang ni, awak boleh bagi tahu dekat bahagian ruangan chat lah. Okay, and then after this saya akan terangkan semula. Okay, so awak salin dulu. Kalau ada soalan bagi tahu dekat chat. And then after this kita akan pergi kepada tindak balas endotermik pula. Boleh ya? Okay, so awak dah siap salin ke? Kalau awak dah siap salin, kita boleh proceed untuk tindak balas endotermik tak? Dah ya? Alright. Sekejap ya. Sekejap ya.
Alright, so kita pergi dekat whiteboard yang sebelah ni pula. Okey, jadi yang seterusnya untuk tindak balas endotermik pula. Okay, sebenarnya tindak balas endotermik dia adalah berbalik daripada eksotermik. Kalau eksotermik, dia membebaskan haba ke persekitaran. Endotermik, dia pula menyerap haba. Okay. So, kalau eksotermik tadi suhu dia meningkat, sekarang ni suhu dia menurun. Dan lagi sekali, macam mana kita tahu suhu tu menurun? Dengan bacaan termometer pun menurun. Okey, benda ni saya akan selalu ingatkan. Okey, bacaan termometer ni adalah benda yang akan saya selalu ingatkan. Okey, sebab student selalu silap sangat untuk buat pemerhatian ni, dia selalu silap tulis. Okey, kalau awak buat suhu menurun salah tau. Okey, jadi saya tolong berayu sangat. Okey, kalau buat pemerhatian tolong. Kalau nak bagi tahu suhu tu menurun, please tulis bacaan termometer menurun. Sebab markah, walaupun satu markah, tapi disebabkan ada kecuaian dari segi cara awak menjawab, awak tak dapat markah. Jadi sayang dekat situ. Okey, jadi ingat, suhu menurun, bacaan termometer menurun. Okey, and then kalau tadi eksotermik, persekitaran rasa panas. Sekarang ni persekitaran akan rasa sejuk. Okey, jadi 3 poin yang atas ni, okey, 3 poin yang atas ni adalah poin yang sangat-sangat penting untuk awak faham. Dan poin yang last kali ni. Okey. Yang kedua ni nanti saya akan explain waktu kita jawab soalan objektif nanti. Okey. So, untuk nilai delta H, untuk tindak balas endotermik, kalau exo tadi negatif, kalau endotermik dia akan positif. Jadi, you bayangkan kita ada satu bika, and dalam ni maaf yang saya silap tadi dia bukan bahan tau. Okay. Dalam ni dia bukan bahan. We call it as system. Okay. Saya silap tadi saya maaf. Dan saya terlupa sekejap tadi. Okay. Yang bulatan ni, kita tak panggil dia as bahan. We call it as a system. And luar-luar ni, luar-luar bagai ni, maaf contoh kita berapa nak menarik sikit. Luar-luar ni kita panggil as surrounding. Okay. We call it as surrounding. So kita ada satu sistem, and yang luar ni kita panggil as surrounding, persekitaran. So tindak balas endotermik dia menyerap haba. So dia seraplah haba. So bila dia serap haba bagai masuk ke dalam sistem ni, yang akan jadi panas apa? Yang akan jadi panas the system. But dari segi persekitaran, surrounding dia akan jadi sejuk. Yalah, kenapa sejuk? Dah menyerap haba, mestilah sejuk. Itu dia. Okey, jadi itu adalah sedikit sebanyak lah. Okey, jadi untuk penerangan endotermik dan eksotermik ni saya harap awak faham. Okey, dari segi basicnya, okey. Which basicnya sebenarnya apa yang kita belajar, basicnya apa dia? Poin yang pertama, kedua, ketiga, and the last one. Yang paling penting, yang paling mustahak untuk awak faham. Sebab benda ni selalu sangat keluar untuk kertas satu. Okey, untuk kertas satu. Banyak keluar soalan ni. Okay, yang melibatkan these 4 point. Okay, so 4 point untuk endotermik, 4 point untuk tindak balas eksotermik. Awak just ingat satu je. Kalau awak senang ingat untuk eksotermik, dan awak just hafal untuk eksotermik sahaja. Yang endotermik hanyalah terbalikkan. Okay, kalau exo tadi membebaskan haba, endo menyerap haba. So awak just ingat one saja. Awak ingat satu je pun tak apa. Okay, kalau mudah ingat eksotermik, hafal yang eksotermik. Kalau senang nak ingat yang endotermik, hafal yang endotermik. Okay. So, ini nota untuk tindak balas endotermik. Awak boleh salin dulu. Okay, awak boleh salin dulu. And then after this, kita akan masuk kepada cara untuk kita nak melukis gambar rajah aras tenaga. And then kriteria yang kena ada untuk kita dapatkan full marks untuk melukis gambar rajah aras tenaga. Okay. So, melukis gambar rajah aras tenaga ni, walaupun dia cuma 2 markah, walaupun dia cuma ada 2 markah, tapi ada kriteria yang tertentu supaya awak dapat full 2 markah. Awak tertinggal something, tak dapat markah. Okay, jadi saya nak, lepas ni nanti saya akan alertkan untuk awak, cara nak melukis and then apa kriteria yang kena ada supaya lengkap untuk awak dapat 2 markah. Okay, 2 markah, maksimum 3 markah untuk gambar rajah aras tenaga. Jadi untuk yang this one, awak boleh salin dulu. Okay, and then untuk gambar rajah aras tenaga, saya akan buat nota untuk yang whiteboard sebelah ni pula.
Okey, jadi awak boleh salin dulu. Sementara itu saya tulis nota. Okey. Okey, jadi awak dah siap salin ke? Okey, dah siap ya. Alright. Sekejap ya. Okey. Jadi untuk seterusnya kita pergi dekat gambar rajah aras tenaga pula. Alright. Tindak balas gambar rajah aras tenaga. Alright. Okey. So, untuk gambar rajah aras tenaga ini saya bagi awak satu tips lah macam mana awak nak senang ingat. Endotermik macam mana, exotermik macam mana. Okay, so you imagine, awak bayangkan yang benda ni as topi cowboy. Pernah nampak kan topi cowboy kan? Topi cowboy kan dia macam ni, lepas tu ada topi ni sikit untuk awak letak kepala awak kan. So yang tepi ni dia punya tepi tu lah. Okay, so imagine this one is topi cowboy. Okay, topi cowboy. Bayangkanlah awak imagine lah. Okay, so tips kita, okay, tips untuk awak mudah ingat, okay, yang sekarang ni, untuk yang belah kiri, dia adalah N. Yang belah kanan, saya conteng sini ya, adalah X. N apa? X apa? N dia refer kepada enter. Okay, N dia refer kepada enter. X ni apa? X ni kita refer dia as exit. So, awak bayangkan, awak ada satu topi cowboy starting daripada belah sini. Okay, starting daripada belah sini, dia masuk, belah sini, dia keluar. Okay, dia masuk, and then keluar. Okay, apa kata masuk, apa kata keluar? Yang masuk dan keluar ni, dia refer kepada anak panah sebenarnya. Okay, masuk dan keluar, dia akan refer kepada anak panah. Means, you masuk daripada sini, naik atas, anak panah dia ke atas. Okay.
Masuk daripada sini, alirkan ke atas, anak panah dia ke atas. And then dia keluar pula. So dia pergi sini, dia nak keluar ke sana pula, nak keluar ke sana. So aliran dia ke bawah. Okay. Jadi mudahkan untuk awak ingat macam tu. So bayangkan awak ada satu topical boy. Okay, awak ada satu topical boy. Enter. Masuk pergi ke atas. So aliran dia ke atas. Anak panah dia ke atas. And then dia nak exit. Dia nak keluar ke ni. Dia nak keluar ke sini. So nak keluar, aliran dia ke bawah. Okay, aliran dia ke bawah baru dia keluar. Okay. Jadi enter. Enter untuk endothermic. Okay. Enter untuk endothermic. Exit untuk exothermic. Okay. Enter endothermic, exit exothermic. Okay. Jadi ini yang situation topical boy ni adalah bila kita gabungkan kedua-dua gambar rajah aras tenaga. So kalau kita asingkan, okay, kalau kita asingkan, bentuk dia akan jadi macam mana? Untuk tindak balas endothermic, bentuk dia akan jadi macam ni. Which anak panah dia akan ke atas. Ingat enter. Enter dia masuk alir ke atas. Macam ni. Ini untuk endothermic. Kalau exothermic, dia akan jadi macam ni. Sekejap saya ingat pula saya punya ni, garisan. Exothermic, dia akan jadi pula macam ni. Okay, which dia nak keluar ni, turun ke bawah. Jadi anak panah dia ke bawah. Okay, which benda ni kalau awak gabungkan, okay, endothermic dan exothermic, kalau awak gabungkan, jadilah macam atas ni. Okay, jadi kalau endothermic masuk, naik ke atas. Exothermic, dia nak keluar, nak exit. So dia turun ke bawah, baru dia keluar. Okay. So ini adalah gambar rajah aras tenaga untuk tindak balas endothermic dan tindak balas exothermic. Dari segi rangka dia. Okay. And then, dalam SPM, bila disuruh melukis gambar rajah aras tenaga, kita akan ada 4 kriteria yang kita kena letakkan. Yang pertama, kriteria yang pertama. Okey. Kriteria yang pertama, kita kena labelkan tenaga. Nak labelkan tenaga dekat mana, cikgu? Nak labelkan kat mana ni? Labelkan kat bahagian atas ni. Tulis tenaga. Ni pun sama, tulis tenaga. Yang pertama, kriteria yang first. Label, awak dah buat rangka. Okey, awak dah buat rangka. Label tenaga. Labelkan. Okey. Itu kriteria yang pertama. Kriteria yang kedua. Awak kena tulis bahan and hasil dia. Apa bahan? Apa hasil tindak balas? Kena tulis. Okey, bahan dekat bahagian mana, cikgu? Hasil dekat bahagian mana? Okey. Sini akan jadi bahan. Sini akan jadi hasil. Ini dari segi teori je dulu. Apa yang dikatakan dengan bahan, apa yang dikatakan dengan hasil ni sebenarnya adalah reaction kimia. Which benda tu nanti kita akan tengok contoh dekat haba tindak balas nanti. Okay. Yang ni pula, atas ni bahan, bawah ni hasil. Okay. Ingat boleh catch up lagi So, bahan, hasil, bahan, hasil. And then ada anak panah, ada tenaga. Okay. Itu second kriteria. Yang ketiga, kita kena letakkan nilai delta H dengan sign yang betul. Sign yang betul tu apa dia? Positive and negative value. Okay. So, endothermic. Delta H nak letak kat mana? Delta H awak letak dekat bahagian yang tengah ni. Awak letakkan dekat bahagian yang menaik dengan yang menurun ni, awak letak delta H. Endothermic, the sign is positive. Okay? Endothermic, the sign is positive. Kalau exothermic, the sign is negative.
Okay. So, kita dah ada bahan dengan hasil, kita dah ada label tenaga, kita dah ada delta H. The last one is awak kena buat anak panah. Okay, which anak panah tadi kita dah buat lah first. Okay, anak panah kita. So, anak panah kita ke atas ataupun ke bawah. Dalam exam ada keempat kriteria baru awak boleh dapat 2 markah. Normally markah 2 lah. Okay, kalau dia bagi extra sikit akan 3 markah. But normally 2 markah. Ada keempat kriteria baru dapat 2 markah, baru layak. Contoh awak tak buat anak panah. Contohnya awak tak buat anak panah. Awak togilkan dia macam ni. Awak cuma layak dapat 1 markah. And sometimes awak akan dapat 0 markah. Okay, dia akan potong markah lah. Okay, so that's why awak kena ada keempat kriteria. Ataupun contoh, awak letak delta H, sign tak betul. Sign ni awak tak betul. Ataupun tak letak. Okay, sedangkan kriteria kita, awak letak delta H dah letak dah. Tapi sign tu, okay, tanda tu awak tak letak, pun tak dapat markah. Okay, jadi ingat, endothermic negatif, exothermic positif. Endo positif, exo negatif. Okay, jadi kena ada keempat kriteria baru betul. Jadi gambar darjah aras tenaga ni sebenarnya markah free untuk awak. Okay, dalam exam, dia adalah markah free untuk awak. Tapi markah free ni jugalah yang ramai lalai dan menyebabkan dia tak dapat markah full. So dapat 1 markah atau langsung tak dapat markah. Okay, which kena sentiasa ingat. Yang pertama kena label tenaga. Labelkan tenaga. Okay, awak dah buat rangka dah ikut dah. Enter, exit. Dah ikut dah benda tu. Okay, dah buat enter, exit. Dah faham dah? Okay, dah faham dah? So dah tahu mana satu endothermic, mana dah tahu mana satu exothermic. So seterusnya awak kena buat yang pertama apa? Labelkan tenaga. Yang kedua, buatlah bahan dengan hasil. Okay, awak buat bahan dengan hasil. Yang ketiga, delta H. And the last one, anak panah. Endothermic naik, enter. Kalau exothermic, exit, turun ke bawah. So kena ada 4 kriteria ni. Tak ada salah satu tak dapat full markah. Okay? Tak ada salah satu tak dapat full markah. Jadi sayanglah dekat situ. Okay? Jadi, untuk sekarang ni, untuk gambar darjah aras tenaga ni, awak boleh salin dulu notanya. Okay, awak boleh salin dulu nota. And then, after this, kalau ikutkan, sepatutnya untuk tindak balas, haba tindak balas, untuk haba tindak balas, supposed to be, untuk haba penetralan, kita akan masuk petang ni. Okay, haba penetralan, supposed to be, kita akan masuk petang ni. Okay, tapi disebabkan kita ada masa lagi, sebab untuk bahagian basic sebenarnya kalau ikutkan kita dah habis dah. Kita dah cover 3 benda tadi. Exothermic, endothermic dan juga gambar darjah aras tenaga. Kita dah cover ketiga-tiga ni. Okay. So, after this, saya akan bagi masa awak untuk salin dahulu nota. Okay. And then kita akan jawab soalan yang ada dekat digital workbook. Okay. So, kita akan jawab soalan yang ada dekat digital workbook. Kalau awak dah print, okey lah. Okay, kalau awak belum print pun tak ada masalah. Nanti saya akan share screen. Okay. So, kita akan jawab soalan dekat yang ada dekat digital workbook. Okay. Untuk gambar darjah aras tenaga. And then kita akan pergi kepada soalan objektif. And then kalau ada masa lebih nanti, saya akan masuk sedikit untuk haba tindak balas. And then kepada haba penetralan lah. And then sambungan ni kita akan pergi untuk petang nanti. Okay. Jadi awak salin dahulu. Okay, awak salin dahulu. Okay, and then kita akan rest untuk 10 minit. Boleh? Okay, kita akan rehat sekejap untuk 10 minit. So awak salin nota. And then 10 minit selepas tu, lebih kurang dalam jam, sekarang pukul berapa? Sekarang pukul 10.57, lebih kurang dalam 11.10. Okay, lebih kurang dalam 11-10 minit kita akan sambung kelas kita. Dan kita akan jawab soalan yang ada dekat digital workbook tu. Okay, so saya nak tahu digital workbook tu awak ada print ke tak? Okay, so kalau awak tak print, saya akan share screen lah. Kalau awak dah print,
So saya tak perlu untuk share screen, and saya akan guna whiteboard lah untuk terangkan nanti. Okey, jadi saya nak tahu awak dah print ke belum? Tak print Okey, jadi tak print tak apa, nanti saya akan share screen lah. Okey, so awak salin dulu nota, and then kita rehat untuk 10 minit, 11.10 nanti kita akan sambung. Okey? So kita jumpa sekejap lagi lah, 11.10 untuk jawab soalan yang ada dekat digital workbook. Boleh nampak tak apa yang saya share? Saya share digital workbook kita. Boleh? Alright. Okay, jadi saya nak terangkan sikit. Bila saya share screen ni, bila saya share screen ni, dia akan lag sikit dia akan lag sikit sebab ada masalah dari segi line. Okay, dia akan lag sikit lah. Okay, tapi saya rasa dari segi suara saya, untuk bila saya explain nanti dia akan okay. Cuma dari segi screen tu lah, dia akan lambat sikit, dia akan lag sikit. Okay, tapi awak jangan risau sebab at the end nanti dia akan catch up balik lah. Okay, so untuk sekarang ini, kita akan pergi dahulu untuk latihan pengukuhan. Okay, kita akan pergi untuk latihan pengukuhan untuk melukis gambar raja aras tenaga. Okay, untuk melukis gambar raja aras tenaga. Okay. So, kita tengok dulu untuk soalan A. Okay. Untuk soalan A, sekarang ini, dia bagi satu persamaan kimia. Okay. Dia bagi satu persamaan kimia. Okay, di mana zinc ditindakbalaskan dengan hydrochloric acid. Jadi, zinc chloride and hydrogen gas. And then dia bagi delta H dia in negative value. Jadi, ini kita dari segi kita cuba analisis, kita cuba keluarkan maklumat yang ada daripada soalan untuk kita masukkan ke dalam gambar rajah aras tenaga kita nanti. Okay, which pertama sekali yang ini awak kena faham bahawa zinc dan HCl ni dia adalah bahan. Okay, dia adalah awak punya bahan tindak balas. Okay, zinc dan hydrochloric acid adalah awak punya bahan tindak balas. And zinc chloride dan juga hydrogen gas adalah awak punya hasil. Okay, adalah awak punya hasil tindak balas. Okay, so awak dah ada bahan, awak dah ada hasil. Sekarang ni value delta H pun dia dah bagi. Okay, value delta H pun dia dah bagi. Tapi kita nak tahu kita punya gambar rajah aras tenaga ni endotermik ke exothermic. So macam mana nak tahu? Dengan kita tengok sign dia. So sign dia sekarang ni negatif. So bila negatif bermaksud ini merupakan tindak balas exothermic. So bila exothermic, kita punya gambar rajah aras tenaga akan jadi apa? Exit. Exit pergi ke mana? Turun ke bawah. Jadi bentuk kita akan jadi macam ni. Okay, yang kita akan lukis macam ni lah. Dia akan turun ke bawah. Okay, jadi kita try lukis. Okay, kita try dulu lukis. Okay, saya pakai pen hitam Okay, kita try dulu lukis. Okay, sekejap. Okay, kita pergi ke bawah. Sekejap ya. Kita try lukis dulu. Sini pergi ke sini. Then this one pergi ke bawah. Okay, and then kita sambung pula di sini straight ke sini. Alright. Okay, jadi ini adalah awak punya gambar rajah aras tenaga. Ini adalah awak punya gambar rajah aras tenaga, rangka dia. Okay, so sekarang ni bila kita dah buat rangka, kita nak isi kriteria-kriteria dia pula. So nak isi kriteria dia. Yang pertama awak kena buat apa? Yang pertama awak kena labelkan tenaga. So buat anak panah kat atas ni and then labelkan tenaga. Okay, settle lah. Awak dah labelkan tenaga.
Yang kedua, awak kena buat apa? Yang kedua, awak tuliskan bahan, tuliskan hasil. So, bahan kita apa? Zinc dan hydrochloric acid. So, awak tulis. So, zinc tambah 2HCl. Okey, ini untuk bahan. Untuk hasil pula, zinc chloride and hydrogen gas. So, awak tulislah. Zinc chloride, Cl2 tambah H2. So, kriteria yang kedua kita dah buat. Yang ketiga, delta H dengan sign yang betul. Delta H dia dah bagi this one. So, salin je. Okay, awak salin je. So, delta H awak adalah negatif. Negatif berapa tadi? Negatif 126. 6 kilojoule. Salin je. And then, kriteria yang last sekali, awak kena ada apa? Anak panah. Exit ke bawah anak panah dia. Buat anak panah ke bawah. Okay. Jadi, kita punya keempat-empat kriteria tadi kita dah buat. Jadi, dapatlah markah. Kat mana? Markah first. Okay. Kriteria. Kriteria yang pertama, awak labelkan tenaga. Yang kedua, bila awak buat bahan dan hasil. Yang ketiga, bila awak buat delta H. And the last one, bila awak buat anak panah ke bawah. Ada 4 kriteria. Maksudnya, awak akan ada 4 tik. So, barulah awak akan dapat 2 markah. Ini untuk contoh soalan A. Okay. So, awak kena pandai analisis. Okay. Awak kena pandai analisis. Okay. Ini untuk soalan A. So, kita pergi untuk soalan B pula. Okay. Sementara tu saya nak copy sekejap rangka kita ni. Okay. So, untuk soalan B sekejap saya salin dulu. Saya copy dulu rangka kita. Okay. And details tu saya padam sekejap. Okay. So, yang kedua. Yang kedua pun sama juga. Kita tengok kat sini. Yang ini apa? Ini bahan. CO2 adalah hasil. So, ini bahan. This one adalah hasil. And then delta H dia dah bagi. Tapi value dia apa? Value dia negatif. Bila value negatif, maksudnya dia adalah tindak balas exothermic. Bila exothermic means kita punya anak panah akan exit. Dia akan ke bawah. Jadi kita buat benda yang sama. Okey, kita buat benda yang sama. Firstly, kita labelkan tenaga. Okay, firstly kita labelkan tenaga. And then yang kedua kita tuliskan bahan. Bahan kita apa? C tambah O2. Awak buat C tambah O2. So hasil kita adalah carbon dioxide CO2. Awak buat CO2. Okay, kriteria yang kedua dah settle. Yang ketiga pula kita buat delta H. Dia dah bagi, awak salin sahaja. So, delta H is equal to negative. Okay. 393.5 kilojoule. Okay, and then the last one, awak buat anak panah. Disebabkan dia exit, so anak panah dia ke bawah. So, kita akan dapat yang pertama kriteria tenaga. Kita buat bahan and kita buat hasil. And then kita buat delta H, kita buat anak panah. So awak akan dapat 4 tik Untuk bahan dengan hasil 1 tik. So awak ada 4 tik, awak akan dapat 2 markah. Ini untuk soalan B. Senang je sebenarnya. Okay, kalau awak dah tahu cara nak buat. And kriteria-kriteria dia, insya-Allah awak akan dapat full markah. Okay, awak akan dapat full markah. So awak jangan risau. Okay. Ini untuk soalan B. Kita tengok untuk soalan C pula. Okey, untuk soalan C. Soalan C kita tengok.
Bahan dia nitrogen tambah O2. Hasil dia NO2. Jadi kita label dulu, yang ini bahan, ini hasil, okay. And then kita ada value delta H, and then dia bagi negatif, maaf, positif. So positif maksudnya endo. Bila endo maksudnya dia enter. Bila enter, anak panahnya ke atas. So kita buatlah. Okay. So kita kena rearrange balik. Okay. Ini saya copy sekejap. Sekejap saya rearrange balik. Alright, sekejap ya. Okay, so kita punya ni gambar rajah akan jadi macam ni. This one. Okay, so buat benda yang sama. Okay, kita first kriteria kena buat apa? Awak labelkan tenaga. Benda ni saya akan ulang sampailah awak ingat. Awak dah ingat pun saya akan ulang balik sampai termuntah. Okay, sebab benda ni sayang 2 markah. Tapi bila awak silap tulis, awak hilang 1 mark, awak hilang 1 tanda, tak dapat full markah. Sayang. So, bahan dan hasil buat bahan. Bahan dia apa dia? Bahan dia adalah N2 tambah 2O2. And then hasil yang kita akan dapat adalah 2NO2. And then kita punya delta H yang ketiga. Dia dah bagi dah value. So kita just salin sahaja. So kita akan dapat positif 66 kilojoule. And then kriteria yang terakhir, anak panah kita. Anak panah kita endothermic. So dia enter. Bila enter, anak panah dia ke atas. So saya ingatkan balik. Label tenaga, ada bahan, ada hasil, ada delta H dengan sign yang betul. And ada anak panah, awak dapat 4 tik. Barulah awak akan dapat 2 markah. Ini untuk soalan C. Ini dia. Okay, soalan C awak akan dapat macam ni. Okay. So, yang seterusnya untuk soalan D pula. Okay, soalan last. Ini soalan last sebelum kita masuk soalan objektif. Okay, so ini adalah bahan. Yang sebelah ni hasil, label kan. Okay, awak tak perlu labelkan pun tak apa. Ini saya labelkan untuk pemahaman awak lah. So delta H dia bagi positif. Positif endothermic. So endothermic enter. Anak panah ke atas. So kita buatkan rangka dia. So rangka dia akan jadi macam ni. So kriteria yang pertama kena ada apa? Kena labelkan tenaga. So awak labelkan. Okay, awak labelkan. And then yang seterusnya awak tulis bahan dengan hasil. Okay, sekejap. Kita tulis bahan dan juga hasil. So bahan ni apa? C tambah 2S. Maafkan saya isi semua sikit. Okay, and then CS2. Ini hasil dia. So delta H pula. Delta H dia sama dengan positif 88 kilojoule. And then the last one, anak panah dia ke atas. So saya ingatkan lagi sekali, tenaga, bahan and hasil, delta H beserta dengan sign yang betul. Dan anak panah awak dapat 4 tik. So awak dapat 2 markah. So like this one lah. Ini dia. Okay. Jadi ini adalah untuk gambar rajah aras tenaga. Okay. Jadi saya harap untuk gambar rajah aras tenaga ni awak tak ada masalah. So seterusnya kita akan pergi kepada soalan trial objektif. Okay, kita akan pergi kepada soalan trial objektif. Okay. So untuk soalan trial objektif dekat muka surat 14. So kita akan pergi dekat muka surat 14. Okay. Alright, this one. Okay, soalan nombor 14. Soalan nombor 14 ni kita kena refer nota sikit. Okay, kita kena refer nota sikit sekejap ya.
Okey, kita kena refer nota sikit. Ini dah. Okey, nota ni saya akan bawahkan dulu. By the time nak guna nanti saya akan ni. Okey, so soalan trial objektif termokimia. Soalan pertama kita akan tengok soalan SDP 2021. Dia kata apa? Dia kata, dia kata antara proses berikut yang manakah menyerap haba. Okey. Dia kata yang mana menyerap haba. Ingat, the words menyerap haba automatik awak tahu dia adalah endotermik. Okey, dia adalah endotermik. Okey, jadi dia bagi pilihan jawapan. Respirasi, pengeratan, pembakaran dan fotosintesis. So, apa jawapan kita? Okey, so yang ini dia akan termasuk kepada aplikasi. Untuk soalan SDP 2021 ni, dia akan termasuk kepada soalan, dia akan termasuk kepada aplikasi. Okey, dia akan termasuk kepada aplikasi di mana awak boleh tengok dekat sini. Aplikasi yang ini saya buat untuk eksotermik. Untuk eksotermik. So, awak perhatikan. Untuk respirasi, respirasi termasuk dalam eksotermik yang this one. This one, respirasi. So, respirasi. Okey, pengaratan. Pengaratan pun ada. Pengaratan dekat tindak balas eksotermik, kita ada this one, pengaratan. Okey, pembakaran. Pembakaran. Ini kita ada pembakaran. So, yang tak ada dekat tindak balas eksotermik yang ini, aplikasi dia adalah fotosintesis. So, fotosintesis termasuk dalam tindak balas endotermik. So, dia adalah menyerap haba. So, jawapan kita D lah. Okey. Which, untuk yang A, B dan C ni, dia adalah tindak balas apa? Eksotermik. Okey, dia adalah aplikasi tindak balas eksotermik. Awak boleh refer dekat nota ni. Okey, nota sebelah ni. Okey, so untuk soalan Terengganu pula. Soalan Terengganu pun dia kata tindak balas manakah yang menyerap haba lagi. Yang menyerap haba lagi means dia minta yang tindak balas endotermik. So awak tengok, A, zinc ditambahkan ke dalam asid sulfuric, and then kita ada air, bla 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 apa semua tu. Kita tengok one by one. Okey, kita tengok satu persatu. Sekarang ni kita tengok untuk soalan A, pilihan jawapan A, dia kata zinc ditambahkan ke asid sulfuric. Okey, zinc ditambahkan ke asid sulfuric, which zinc ditambahkan ke dalam asid sulfuric dia sebenarnya refer kepada tindak balas logam reaktif dan juga asid. Okey, tindak balas logam reaktif dan juga asid, which tindak balas logam reaktif dan asid ni dia adalah tindak balas eksotermik, sedangkan soalan dia minta yang endotermik. So pilihan jawapan A awak boleh cancel out. Okey, so yang B ni saya tak nak sentuh dulu. Kita tengok C. C dia kata air ditambahkan kepada pepejal natrium hydroxide. Okey, air ditambahkan kepada pepejal natrium hydroxide. Okey, yang ini pun adalah tindak balas eksotermik. Awak boleh cancel out. And then the last one, dia kata zinc ditambahkan ke dalam larutan kuprum 2 sulfate, which ini pun termasuk kepada tindak balas logam reaktif dan juga asid. So pilihan jawapan D pun awak boleh cancel out kan dia, sebab dia adalah tindak balas eksotermik. So yang tinggal apa dia? Yang tinggal adalah B, yang ini air ditambahkan kepada pepejal amonium nitrat. Okey, so jawapan kita B lah. Okey, dan mengenai dengan amonium nitrat ni, sebenarnya dia adalah aplikasi untuk amonium nitrat. Untuk makluman awak, dia akan termasuk kepada aplikasi pack sejuk, which benda ni kita akan belajar, saya akan terangkan untuk hari yang ketiga nanti. Okey, tapi saya terangkan sekarang ni lah sedikit sebanyak. Okey, pack sejuk. So kita tengok dekat nota this one Okey, pack sejuk kita ada dua kita ada dua pack. Pack sejuk dan pack panas. Di mana dalam pack sejuk dan pack panas ni, normally kebiasaannya kita akan ada dua bahan ataupun dua larutan yang diasingkan dengan satu membran yang sangat nipis. Okey, in order untuk pack panas atau pack sejuk tu react, bertindak balas, kita akan tekan benda tu. Bila kita tekan, dua bahan yang berasingan tadi akan bercampur. Bila bercampur baru dia react. Sama ada dia akan jadi panas, itu untuk pack panas, ataupun dia akan jadi sejuk untuk pack sejuk. So kalau pack sejuk maksudnya dia menyerap haba. So haba dekat persekitaran tu awak akan rasa sejuk. So apa yang ada dalam pack sejuk ni sebenarnya?
pack sejuk, dua bahan yang dimaksudkan tadi adalah air. Yang pertama bahan yang dimaksudkan tadi adalah air dan juga amonium nitrat. Okey, dan juga amonium nitrat. So bila air dicampurkan dengan amonium nitrat, dia akan jadi sejuk dan ia merupakan satu aplikasi yang kita namakan sebagai pack sejuk. Dan dalam soalan, sometimes dia tak pakai amonium nitrat, but instead dia akan pakai amonium klorida, ataupun dia boleh tukar kepada kalium nitrat, ataupun dia boleh tukar kepada natrium thiosulfate. So, bila awak jumpa aplikasi yang melibatkan dengan pack sejuk, tapi dia tak pakai amonium nitrat, tapi dia pakai yang tiga selain daripada ini, maksudnya dia adalah benda yang sama. So, awak jangan risau. Okey? Jadi ini untuk bahan yang ada dalam pack sejuk lah. Okey? Ini sepatutnya kita belajar nanti untuk hari yang ketiga. Okey, tapi kita go through sekali lah sebab dia termasuk juga dalam basic. Okey. So, soalan Terengganu kita dah selesai. Kita tengok untuk soalan perlis. Soalan perlis. Okey, ni saya turunkan ke bawah sikit. Okey, so soalan perlis dia kata, antara yang berikut manakah yang betul mengenai dengan tindak balas endotermik? Okey, kalau awak perhatikan tiga soalan yang kita jawab setakat ni semuanya melibatkan dengan tindak balas endotermik. Betul tak? Okey, jadi sebenarnya mengikut spot SPM, untuk 2021, untuk 2021 which tahun lepas, okey, diorang banyak target di mana dia akan banyak keluar untuk soalan endotermik, and then kalau paper tu dia akan banyak keluar untuk peneutralan ataupun penyesaran, tak silap saya. Sekejap ya, saya tengok balik. Tak silap saya penyesaran. Yes. Okay. Untuk mengikut spot SPM untuk tahun lepas, dia akan banyak keluar untuk endotermik, and then kalau untuk paper tu subjektif, dia akan keluar untuk penyesaran. Mengikut spot SPM. Sebab itu awak perhatikan, soalan perlis endotermik, Terengganu endotermik, SDP pun endotermik. Dia ada spot-spot dia. Okay, jadi tahun ni kita tak tahu lah. Tahun ni mungkin dia boleh keluar exothermic pula. Okay, ataupun dia boleh kekalkan endothermic, tapi dia akan ikut pattern. Okay, spot SPM dia sebenarnya dia akan ikut pattern. Okay, which pattern tu kebiasaannya kalau cikgu sekolah dia akan dapat tahu dah. Okay, dia akan ada pattern-pattern dia. Okay, so untuk soalan perlis, dia kata yang mana satukah betul tentang tindak balas endotermik. Okay, pilihan jawapan A, dia kata bekas menjadi panas. Betul ke panas? Dia akan jadi sejuk. Maaf tulisan. Okay, dia akan jadi sejuk, so cancel out. Sebab kita nak endotermik. Panas ni exothermic. Okay, and then dia kata suhu campuran. Campuran ni awak abaikan. Sebab nanti saya takut awak pening. So suhu menurun. Betul ke suhu menurun? Okay, kita nak endotermik. So suhu menurun. Betul tak? Betul lah. So bila jawapan dia? Okay, kita tengok lagi. Kalau C dia kata tenaga haba dibebaskan. Ya ke dibebaskan? Dia menyerap. So C cancel out. D dia kata tenaga haba ditukar kepada tenaga kinetik. Okay. Endotermik dia adalah tenaga kimia. Okay, sekejap Untuk endotermik, dia merupakan tenaga haba. Okay, maaf sekejap. Okay, dia adalah tenaga haba. Okay, betul. Tenaga haba ni betul. Tapi dia bukan ditukar kepada tenaga kinetik. Dia ditukar kepada tenaga kimia. Okay. Ni yang saya lupa nak terangkan sikit tadi. Untuk bahagian basic tadi. Okay. Untuk tindak balas endotermik, tenaga haba kepada tenaga kimia. Kalau exothermic, dia akan jadi tenaga kimia kepada tenaga haba. Okey, tenaga kimia kepada tenaga haba. Ini untuk exothermic, ini kalau untuk endotermik. Endotermik dia adalah tenaga haba. Okay, ini saya lupa nak terangkan tadi. Sepatutnya saya terangkan sekali tapi saya terlupa sekejap. Okay, so tenaga haba kepada tenaga kimia.
Ini kalau untuk endotermic. Okay, jadi yang this one, yang nota bawah ni awak boleh screenshot lah. Okay. Yang this one awak boleh screenshot sekejap. Okay, awak boleh screenshot. Sebab yang ni saya terlupa Yang ni saya terlupa untuk nak terangkan tadi. Awak screenshot sekejap. Alright. Okay, so jawapan kita adalah B lah. Sebab yang D ni kita dah cancel out, salah yang D tu. Okay, so jawapan kita adalah B. Okay, soalan yang seterusnya. Soalan Johor. Okay, dia kata antara yang berikut yang pernyataan yang manakah benar mengenai tindak balas endotermik. Tengok endotermik lagi Okay. So kita pergi one by one. Soalan pilihan jawapan A, dia kata haba yang diserap dalam pemecahan ikatan adalah sama dengan haba yang dibebaskan dalam pembentukan ikatan. Okay. Pembentukan dan juga pemecahan ikatan ni supposed to be saya masukkan semula, saya masukkan juga untuk basic. Okay, tapi saya nak explain sahaja untuk soalan ni lah. Okay, sebab kalau perhatikan, sepatutnya basic kita akan termasuk kepada pemecahan dan pembentukan ikatan. Okay, tapi saya tak explain benda tu dekat kelas tadi sebab saya tak nak awak keliru. Sebab pembentukan dan pemecahan ikatan sebenarnya tak terlalu penting. Okay, tak terlalu penting. Tapi dia akan keluar, dia boleh keluar dekat paper 1. Okay, jadi sekarang ni saya akan explain sedikit sebanyak lah. Sedikit sebanyak. Okay, jadi pemecahan dan pembentukan ikatan. First thing first, yang awak kena faham, tenaga untuk pemecahan dan pembentukan never be the same. Never be equal. Takkan sama. Jadi statement ni dia kata sama. Awak cancel out kan siap-siap. Okay, dia tak boleh sama. Mesti kena ada yang lebih, akan ada yang kurang. So bila dia kata sama dia, awak cancel out. Okay, yang B pula dia kata jumlah kandungan tenaga bahan tindak balas adalah lebih tinggi daripada jumlah kandungan tenaga hasil tindak balas. Untuk statement yang B ni dia kira salah. Kenapa? Sebab kita boleh tengok berdasarkan gambar rejah aras tenaga. Sekarang ni awak kena faham. Gambar rejah aras tenaga untuk endotermik macam mana? Dia akan sekejap. Okay. Tindak balas untuk endotermik ni saya conteng sekejap. Saya conteng dekat tepi ni lah. Okay, so untuk endotermik, awak faham, kita punya gambar rejah aras tenaga akan macam ni. And then, ini adalah bahan. Ini adalah hasil. And then ini adalah kita punya label untuk tenaga. Sekarang ni, macam mana kita nak tahu tenaga dekat bahan lebih tinggi ke tenaga dekat hasil lebih tinggi? Sebenarnya awak dah boleh nampak dan dah boleh tahu berdasarkan dia punya gambar rajah ni je. Awak tengok, bahan ni level dekat mana? Level ni dekat bawah. So dekat bawah ni normally kalau kita buat graf, bawah ni adalah nilai yang sikit lah kan. So contoh mula daripada 1, 2, 3, 4 and so on. So hasil ni dia ada dekat bahagian level yang atas. So bahan ni ada dekat bawah. So contoh kita ambil nilainya 1. Hasil ni ke atas. Contoh kita ambil nilainya 4. So bahan tenaga dia rendah ke tinggi? Tenaga dia rendah. Hasil ni dia ada dekat level yang lagi atas. So dia punya tenaga lebih tinggi. Tapi tengok statement dia. Dia kata jumlah kandungan tenaga bahan tindak balas lebih tinggi. So bahan ni tinggi ke rendah? Bahan ni rendah. So that's why statement yang B ni salah. Okay, statement yang B ni salah. Dia macam tu je sebenarnya. Okay. So awak kena ingat bila soalan cerita pasal jumlah kandungan tenaga haba, cara untuk awak nak faham adalah dari segi mudahnya awak tengok energy level diagram. Okay. Secara mudahnya awak tengok gambar rejah aras tenaga. Okay. So kita tengok C. Dia kata sedikit haba yang diserap atau dibebaskan dalam pemecahan ikatan dan pembentukan ikatan. Dia kata sedikit haba. Okay. Haba ni kita tak dapat nak tahu sikit ke banyak. Okay. Sebab haba ni kita boleh ada faktor-faktor yang boleh menyebabkan haba tu tinggi. Ada faktor-faktor yang menyebabkan haba tu rendah. Jadi statement ni salah lah, statement D. D ni salah. So yang D pula dia kata haba yang diserap dalam pemecahan ikatan adalah lebih tinggi daripada haba yang dibebaskan dalam pembentukan ikatan. So betul lah. Okay, sebab ABC tadi awak dah cancel out. So yang tinggal jawapan adalah D. So betul lah tu. Itu dia.
So, macam itulah untuk soalan trial Johor. Kita tengok untuk soalan trial Negeri Sembilan. Okay, untuk soalan trial Negeri Sembilan, okay, soalan trial Negeri Sembilan dia kata antara yang berikut, zarah yang manakah menyerap tenaga haba? Again, menyerap tenaga haba. Bila menyerap, maksudnya dia minta endotermik. Okay, so sekarang ni kalau awak perhatikan, di antara A, B, C dan D, awak akan jumpa satu bahan yang familiar. Okay, satu bahan yang familiar. Apa dia? Satu bahan yang familiar apa dia? Amonium klorida. Amonium klorida ni, kenapa kita kata familiar? Sebab dia termasuk dalam bahan yang ada dalam pack sejuk. Betul tak? Nampak? This one Amonium klorida, amonium klorida. Dalam aplikasi pack sejuk. Pack sejuk ni apa? Aplikasi untuk tindak balas endotermik. Sekarang ni diminta untuk yang menyerap tenaga haba. Tenaga haba ni apa? Endotermik. So pack sejuk ni apa? Endotermik. Jadi bahan dia automatik awak dapat tahu. Jawapannya adalah D. Yang lain tu awak boleh abaikan. Itu dia. Sebab tu pentingnya juga, macam saya cakap tadi, waktu mula-mula kelas kita tadi, saya kata, untuk aplikasi termokimia tak berapa penting. Okey, tak berapa penting. Tapi awak kena tahu. Okey, benda tu tak berapa penting, tapi awak kena tahu. Kenapa? Sebab inilah. Soalan dia akan keluar style-style macam ni. Jenis-jenis yang macam ni. Okey, dia bagi senarai bahan, and then dia suruh awak nyatakan, bahan ni menyerap haba ke membebaskan haba? So macam mana nak tahu dia bebaskan haba ke menyerap haba? Normally awak akan tengok kepada jenis aplikasi. Itu dia. Itu pentingnya awak tahu juga aplikasi termokimia. Okey? Sebab ramai cikgu-cikgu dia tak pentingkan aplikasi. Okey, dia tak pentingkan aplikasi. Macam saya pun saya tak pentingkan sangat. Tapi saya wajibkan untuk awak tahu. Saya wajibkan untuk awak tahu. Sebab sometimes soalan dia akan keluar macam ni lah. Itu dia. Okey? So ini untuk soalan Negeri Sembilan ni. Kita tengok pula untuk soalan Kedah. Soalan Kedah, okay, dia kata Zara menambahkan satu spatula serbuk amonium nitrat. Nampak again amonium nitrat ke dalam bikar yang berisi 100 cm3 air suling. So ingat, amonium nitrat campur air menyerap haba. So dia aplikasi pack sejuk. Pack sejuk untuk tindak balas endotermik. So dia kata yang manakah menerangkan. So bila dia kata yang manakah menerangkan pemerhatiannya. So pemerhatiannya adalah untuk tindak balas endotermik. So berdasarkan pilihan jawapan yang ada, kita kena cari yang mana berkaitan dengan endotermik. So pilihan jawapan A, haba diserap. Betul tak haba diserap? Betul lah, sebab dia pack sejuk. Betul tak? Kita tahu amonium nitrat tambah dengan air adalah sama aplikasi dengan pack sejuk. Dan pack sejuk adalah tindak balas endotermik, menyerap haba. So A lah jawapan dia. Kita tengok B. Dia kata haba dibebaskan. Betul ke dibebaskan? Endotermik menyerap haba. So exotermik yang membebaskan. So salah lah. Ada yang C pula. Dia kata tindak balas exotermik. Dah salah. So yang tinggal jawapan kita A lah. Ini haba diserap daripada air ataupun daripada persekitaran. Itu dia. Okey, boleh ya? So, sekarang ni kita pergi untuk soalan yang seterusnya pula. Soalan Johor. This one. Okey, so dia kata rajah 5 menunjukkan satu gambar rajah aras tenaga bagi satu tindak balas. So dia kata apakah tindak balas itu? Okey, maksudnya dekat sini disuruh analisis. Okey, soalan ni adalah soalan analisis. Awak kena analisis. So A, dia kata tindak balas asid hidroklorik dan natrium hidrogen karbonat. Dia sebenarnya yang ini untuk this one dia adalah endotermik. Okey. Untuk yang A, tindak balas asid hidroklorik dan natrium hidrogen karbonat ni dia adalah endotermik. Okey, so salah. Yang B pula, dia kata tindak balas antara asid hidroklorik dan natrium karbonat. Okey, asid hidroklorik dan natrium karbonat dia termasuk kepada aplikasi tindak balas eksotermik. Why? Sebab dia adalah tindak balas karbonat logam dan juga asid. Tengok karbonat logam, natrium karbonat. Asid hidroklorik.
Okay. So, jawapan kita adalah B lah. Okay, macam mana kita tahu jawapan dia adalah B? Kenapa kita cari untuk exothermic? Sebab you see here, Allah. Sekejap Because you see here, dia turun ke bawah. Turun ke bawah exit. So, dia adalah exothermic. And delta H pun value ni negatif. So, awak tahu exothermic. So, awak kena cari yang berkaitan dengan exothermic. So, that's why jawapan kita adalah B. Kenapa? Sebab dia adalah tindak balas logam karbonat dan juga asid yang merupakan aplikasi bagi tindak balas exothermic. This one Okay. So, untuk C, penguraian. Penguraian ni salah, D ni salah. Okay, sekarang ni saya nak terangkan dekat awak bahawa the words penguraian and the words melarutkan adalah sama. Okay, untuk mudahkan awak ini untuk mudahkan awak. Penguraian and the words melarutkan adalah sama. Di mana sebarang penguraian, okay, sebarang penguraian dia adalah endotermik. Okay, awak jumpalah penguraian bahan apa sekalipun, penguraian bahan itu ke, penguraian bahan ini ke, dia mestilah aplikasi endotermik. Mustahil exothermic. Okay, sebarang, saya ulang sekali sebarang penguraian, okay, sebarang penguraian dia adalah tindak balas endotermik. Okay, sebarang penguraian. Alright. Okay. So that's why pilihan jawapan C dan D adalah salah. Okay. So, okay, nota yang sebelah ni saya padam Okay, so untuk Johor, soalan Johor yang seterusnya, dia kata rajah 4 menunjukkan gambar rajah profil tenaga. Okay, ini gambar rajah aras tenaga lah. Bagi satu tindak balas exothermic. Okay, highlight kan, exothermic. Antara yang berikut yang mereka betul tentang gambar rajah tersebut. So kita tengok pilihan jawapan A, dia kata C dan D adalah bahan tindak balas. Okay, so sekarang ni kita tahu A dan B adalah bahan, C dan D adalah hasil. Which, kalau kita buat gambar rajah aras tenaga, yang betul, yang kita dah belajar, okay, dia akan jadi macam ni. Betul tak? And then yang tengah ni adalah delta H ataupun energi lah dekat sini. Okay, so kita tengok C dan D adalah bahan. Betul ke C dan D adalah bahan? C dan D adalah hasil. So awak cancel out kan. Yang B pula dia kata A dan B adalah hasil tindak balas. Sedangkan yang ini adalah bahan. So awak cancel out kan dia. Okay, C pula, EA ialah tenaga pengaktifan. Okay, dia kata EA. Okay, EA, this one. Okay, EA adalah tenaga pengaktifan. Betul tak? Betul lah. Okay, dia adalah tenaga pengaktifan. Okay, sebab yang ni awak akan belajar, EA ni awak belajar dekat aplikasi untuk kadar tindak balas. Okay, yang this one, this whole gambar rajah ni, awak belajar dekat mana? Awak belajar dekat gambar, awak belajar dekat kadar tindak balas. Okay, dekat kadar tindak balas awak dah already belajar pasal benda ni. So awak tahu EA itu refer kepada tenaga pengaktifan. Okay, yang D pula, yang D kenapa salah? AE ialah haba yang diserap. AE ataupun delta H bukan haba yang diserap. Tapi delta H ni adalah apa dia? Dia adalah haba. Okay, dia adalah haba tindak balas. So the words, okay, the keyword dia salah, bukan haba yang diserap. Haba yang diserap adalah Q. Which Q ni kita akan belajar dekat pengiraan nanti. Okay, yang Q ni kita akan buat dekat pengiraan. So haba yang terbebas, haba yang diserap adalah Q. Meanwhile, delta H ataupun delta E adalah haba tindak balas. So that's why pilihan jawapan D adalah salah. Okay, ini untuk soalan nombor 6 lah. Untuk Johor 2021. Okay, so sekarang ni kita tengok pula untuk soalan Negeri Sembilan. Negeri Sembilan ni pula
Dia kata antara yang berikut yang mereka benar tentang tindak balas endotermik. Again endotermik tau. Dan tindak balas exotermik. So dia buat table and then dia comparekan. So awak kena pilih pasangan jawapan yang betul. So sekarang ni kita tengok. Okay. Sekarang ni kita choose one je. Kita pilih salah satu. Awak nak tengok yang endotermik ke exotermik. So awak kena pilih salah satu. Sebagai contoh kita tengok yang exotermik. Okay. So exotermik kita tengok Yang pertama dia kata menyerap. Betul ke menyerap? Exotermik dia membebaskan. So salah. Okay. Seterusnya dia kata suhu persekitaran menurun. Sedangkan exotermik bila dia membebaskan haba ke persekitaran, so suhu meningkat. So ni pun salah. Okay. And then seterusnya dia kata jumlah kandungan tenaga bahan tindak balas lebih rendah berbanding jumlah kandungan tenaga hasil tindak balas. Again, bila kita jumpa soalan yang melibatkan jumlah kandungan tenaga haba, kita boleh tahu berdasarkan gambar rajah aras tenaga. So exotermik gambar rajah aras tenaga dia akan naik ke atas. Bila naik ke atas ini bahan, ini hasil. So kita tengok level dia. Level dia bahan ni apa? Maaf ni terbalik salah. Ini untuk endotermik. Kita silap nak. Okay, so exotermik dia akan exit. Exit dia akan pergi ke bawah. So ini bahan, ini hasil. So kita tengok level dia. Level untuk bahan lebih tinggi, hasil lebih rendah. So bahan tenaga dia tinggi, hasil tenaga dia rendah. Tapi kita tengok statement dia kata apa? Statement dia kata jumlah kandungan bagi bahan lebih tinggi, bahan lebih rendah. So betul ke? Bahan lebih tinggi sepatutnya. Susah? Salah, cancel out. So yang tinggal pilihan jawapan kita yang ada apa? D. So D lah jawapan dia. Jadi untuk soalan objektif untuk soalan objektif, cara untuk awak nak menjawab, awak kena analisis one by one. Okay, awak kena analisis one by one supaya benda tu awak tahu mana yang betul, mana yang salah. So sebenarnya bila awak dah analisis, awak dah automatik nampak mana satu jawapan sebenarnya. Okay. So kita ada lagi baki 2 soalan Okay, kita akan habiskan lagi 2 soalan and then kita akan tamatkan kelas kita untuk sesi yang pertama lah. Okay, kita ada lagi 2 soalan ni. Soalan Melaka. Okay. So you see this one Okay, Melaka, Rajah 9 menunjukkan satu gambar rajah aras tenaga and then berdasarkan Rajah 9 boleh disimpulkan bahawa disuruh simpulkan. Bila disuruh simpulkan, maksudnya apa dia? Maksudnya disuruh buat analisis. So, dia kata haba peneutralan adalah negatif 57 kJ mol negatif 1. Sebab awak nampak dekat sini. The value is negatif 57. Okay. Value dia adalah negatif 57. Sebetul tak haba peneutralan? Haba peneutralan ni maksudnya dia adalah haba apa? Haba tindak balas. Sebetul tak negatif 57 ataupun delta H ni haba tindak balas? Betul lah. So, A jawapan dia. Tengok yang B Yang B dia kata 57 kJ tenaga diperlukan. Okay. Untuk tindak balas ini. Salah lah. Yang C pula. Dia kata hasil tindak balas mengandungi lebih banyak tenaga. Dia kata hasil lebih banyak tenaga. Betul ke? Ini bahan. Ini hasil. Bahan tinggi. Level dia tinggi Hasil lagi rendah. So hasil patutnya rendah. Tapi dia kata tinggi. Lebih banyak tenaga. So statement dia salah. Salah lah. And then dia kata suhu pada akhir tindak balas lebih rendah. Okay, suhu pada akhir tindak balas lebih rendah. Betul ke suhu lebih rendah? Sedangkan ni exotermik. Exotermik suhu meningkat. Tapi dia kata suhu rendah. Salah lah. So jawapan kita yang tinggal adalah A. Okay. So soalan last, yang terakhir sebelum kita tamatkan sesi kita. Soalan Kelantan. Soalan Kelantan dia kata rajah 7. Okay, rajah 7 menunjukkan gambar rajah aras tenaga bagi penguraian. Okay, bila dia kata penguraian je, automatic endotermic. And then dia kata penyataan manakah yang boleh dirumuskan. So awak kena analisis. Okay, kita tengok segmen one by one. A, dia kata tindak balas itu exotermic. Betul ke? Salah lah. Penguraian endotermic. Okay. Haba diserap. Betul ke haba diserap? Endotermic.
Betul lah, haba diserap. So bila jawapan dia? Tengok yang C. Bahan mempunyai lebih banyak tenaga. Betul ke? Ini bahan, ini hasil. So kita tengok level dia. Bahan lebih rendah, hasil lebih tinggi. Tapi statement dia kata bahan ada lebih banyak tenaga. Betul ke? So salah, awak cancel out. And then dia kata jumlah tenaga bagi tindak balas dan hasil tindak balas adalah 570. Dia kata kedua-dua ni bila campur 570. Betul ke? Salah. Walaupun dia kata kat sini 570 tapi dia bukanlah jumlah tenaga. 570 dia adalah apa? 570 adalah haba tindak balas. Dia bukan jumlah tenaga. So that's why yang D ni salah. So jawapan kita adalah B. Okay. Jadi ini dia, setakat ini sahaja untuk sesi pertama kita. Okay, di mana kita dah, untuk kita recap boleh kita buat sedikit recap. So untuk sesi pertama kita dah belajar mengenai dengan tindak balas eksotermik, kita dah belajar mengenai dengan tindak balas endotermik. And then at the same time, kita dah belajar mengenai dengan gambar rejah aras tenaga lah. Which, macam mana kita nak melukis. And then macam mana, apa kriteria untuk dapatkan full markah dari segi melukis gambar rejah aras tenaga. And then cara kita nak analisis. Dan kita pun dah jawab beberapa soalan trial objektif lah. Untuk soalan-soalan yang basic. Okay. Jadi, untuk petang nanti pada jam 2.30, pada jam 2.30 kita akan masuk untuk tajuk haba tindak balas. Kita akan start masuk untuk tajuk haba tindak balas, which untuk haba tindak balas tu saya akan explain dahulu mengenai dengan 4 basic formula. Saya akan explain dahulu mengenai dengan 4 basic formula. After that, barulah kita akan masuk kepada haba peneutralan. Haba peneutralan ni sebenarnya dia mudah. Haba peneutralan dia sebenarnya mudah. And soalan yang disuruh ramalkan, and yang disuruh terangkan, explanation dia pun sebenarnya mudah. Cuma awak kena faham, haba peneutralan dia involve reaction antara asid dan juga alkali. Which asid dan alkali ada sifat-sifat dia. Ada sifat-sifat dia. And awak pun tahu, ada asid kuat, ada asid lemah. Ada asid yang diprotik, ada yang monoprotik. So setiap daripada tu membawa perbezaan. Jadi yang itu nanti yang kita akan fokuskan untuk kelas petang nanti. So petang nanti saya anggarkan lebih kurang dalam sejam setengah macam tu, ataupun paling kurang sejam, untuk saya explain dari segi teori dan 8 soalan famous yang ada untuk haba peneutralan. And then kita akan jawab soalan trial yang ada dalam digital workbook ni lah. Kita akan jawab soalan trial subjektif untuk bahagian A. Jadi sekarang ni pun dah pukul 12. Jadi saya tak nak curi lebih banyak masa. Jadi kita boleh rehat dahulu. So kita akan jumpa untuk kelas sesi petang nanti pada jam 2.30 pula.